Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran Analisis Awani. Tahun 2015 yang baru lalu melakarkan banyak perkara penting dalam pendidikan tinggi negara. Dan juga apabila kita melalui 2015, beberapa perkara juga perlu kita lihat dengan lebih dekat mengapa ia perlu kita selidiki, kerana ia memberi impak bagaimana pendidikan tinggi negara melakar pula untuk 2016. Kita sudah melalui dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu sepanjang 2015. Dengan harga petroleum merudum begitu rendah sekali dan berlarutan hingga 2016. Begitu juga pertukaran wang asing kita begitu terkesan dengan keadaan ekonomi semasa. Dan bagaimana juga kita melihat peluang yang sedia ada di depan kita, di mana kita melakar untuk membawa satu komuniti ASEAN, Komuniti Ekonomi ASEAN 2016, dan sudah berlaku di negara kita di ibu kota Kuala Lumpur pada hujung 2015. Dan perkara-perkara ini juga terus berlaku seperti ancaman keganasan. Dan apabila kita memasuki 2016, apa yang berlaku di Paris, apa yang berlaku di Istanbul dan baru-baru ini berlaku di Jakarta, Indonesia, begitu menggemparkan bahawa isu keganasan bukanlah perkara kecil dan ia adalah sesuatu yang real, sesuatu yang benar, sesuatu yang menjadi ancaman kepada semua negara termasuk negara kita Malaysia. Tetapi dalam hal pendidikan tinggi, pastinya ia antara peluang dan juga cabaran. Ada mengatakan bahawa tahun ini merupakan satu cabaran yang paling besar untuk IPT kita, terutamanya di kalangan universiti penyelidikan, kerana pastinya dengan dana yang semakin kecil kerana peruntukan kewangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam bajet 2016 dikurangkan, tetapi dikatakan sekali lagi oleh Menteri Pengajian Tinggi baru-baru ini bahawa dana untuk pendidikan masih kekal dan tidak akan berkurangan. Jadi itu melegakan sedikit warga pengajian tinggi dalam hal ini. Jadi untuk bersama saya dalam membicarakan bagaimana cabaran dan juga peluang 2016 ini, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Wahid Omar, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, baru saja melunaskan amanatnya kepada warga UTM di Skudai dan juga Kuala Lumpur baru-baru ini. Mungkin saya nak mulakan Prof Datuk dengan cabaran 2016 dan juga ini berlarutan daripada apa yang kita lihat pada 2015. Mungkin sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di UTM, apa yang Prof boleh katakan, adakah 2016 ini sebagai satu peluang untuk membuktikan bahawa kita resilience, kita mampu ataupun bangkit dengan segala isu yang didepani pada 2015 dan isu yang tidak tahu apa penghujungnya pada 2016. Jadi bagaimana visi dan juga misi UTM misalnya dalam hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Nazri dan juga pihak Esro Awani. Jadi betul lah, apa yang disebut itu adalah satu perkara yang kena kita hadapi, sebab bagi saya tidak semua benda yang boleh kita kawal. Tapi dari segi apa tindakan kita boleh kawal. Kita boleh manage, kita boleh atur, insya-Allah. Jadi seperti mana disebutkan, kita memang menghadapi tahun 2016 dengan cabaran yang mungkin antara yang terbesar lah pernah kita hadapi, bukan saja kepada institusi pengajian tinggi, bagi saya kepada semua sektor, termasuklah kehidupan rakyat dan sebagainya. Tapi kita mengambil dari sudut yang insya-Allah positif bahawa di sinilah kemungkinan akan berlaku banyak peluang untuk kita melakukan sesuatu yang lain daripada biasa. Jadi dalam sudut pengajian tinggi, seperti mana saudara sebutkan tadi, memang saya bersama dengan tim pengurusan UTM telah pun membentangkan satu plan untuk 2016, dan plan ini sebenarnya adalah lanjutan ataupun selari dengan plan global UTM masih sama untuk 2020 dengan beberapa sasaran, dan mengambil elemen ataupun komponen penting daripada plan pengajian PPMPT, plan pembangunan pendidikan tinggi 2015-2025, dan juga mengambil kira senario semasa, di mana kita tahu bahawa keadaan ekonomi tidak begitu baik, peruntukan dikurangkan. Jadi bagi kami, seperti mana disebutkan tadi, bahawa dalam agenda kita yang penting kita letakkan kenapa perlu kita buat begini, kenapa kita perlu bekerja lebih kuat, kenapa kita perlu melihat bahawa institusi pengajian tinggi ini adalah sebenarnya satu institusi penting bagi sebuah kerajaan, sebuah negara, untuk melihat jauh di depan.
kita sebenarnya melabur untuk masa depan. Ya. Jadi bagi kami, kerja kami hari ini adalah untuk menghasilkan, orang kata kalau talent, bakat kita, di mana mereka ini akan mampu bukan untuk 2016, bukan untuk 2017, malah mungkin sepanjang umur mereka, kalau umur yang masuk universiti itu mungkin dalam 20 tahun, selepas mereka keluar mungkin sehingga mereka ada 20-30 tahun lagi untuk menghadapi situasi yang mungkin cabarannya yang saya rasa mungkin lebih hebat daripada apa yang kita ada hari ini. Ya. Memasuki 2016 dan juga dengan pengumuman kerajaan untuk mengurangkan peruntukan kepada universiti termasuk di UTM. Jadi apa orang kata pun langkah segera yang dilakukan oleh pihak Prof dan juga rakan-rakan di UTM untuk memastikan perjalanan universiti berjalan dengan lancar, dalam masa yang sama ada buy-in ataupun mendapat sambutan daripada kalangan warga universiti, tenaga pengajarnya, ketenangan pentadbirannya dan juga pelajar itu sendiri, kerana mereka perlu memahami jika ketua pegawai eksekutif tidak dapat memberikan gambaran sebenar keadaan semasa dan juga apa pelan tindakan untuk menghadapi situasi ini dalam masa yang sama mengambil peluang. Jadi bagaimana orang kata pun perkara segera yang terpaksa Prof lakukan untuk memastikan sustainability ataupun kelestarian terutamanya misalnya kewangan universiti misalnya. Okey. Jadi kami sebenarnya mengambil peluang bukan melihat kepada kewangan saja. Jadi sebab tu saya kalau tengok tajuk buku saya kali ini ialah kelestarian pendidikan tinggi ke arah penghasilan berimpak. Jadi kebetulan bila kita mikirkan benda ini datanglah cabaran baru tadi iaitu peruntukan yang dikurangkan. Jadi dalam kita membincangkan tentang kelestarian ini saya melihat secara keseluruhan kenapa kita perlu lestari. Kenapa kita perlu sustainable? Dan kebetulan salah satu daripada komponen sustainability ini ialah keuangan. Jadi bagi saya, kalau kita lihat secara menyeluruh apa yang saya bentangkan ialah yang penting, yang pertama kita melihat daripada apa yang dikatakan sebagai institutional sustainability. Jadi komponen institutional sustainability termasuklah dalam bentuk organisasi kita, bakat yang kita ada, macam mana kita membina, membangunkan talent-talent yang kita ada, iaitu staff-staff kita lah. Dan seterusnya kita melihat kepada keuangan dan juga kita melihat selepas itu ialah macam mana kita mempunyai reputation, kita menjaga reputasi kita atau mengekalkan ataupun meningkatkan lagi reputasi. Dan seterusnya kita melihat kepada bagaimana kita boleh wujud sebagai satu institusi yang bagi saya lah, saya melihat insya-Allah dengan orang kata tenaga yang kita ada, dengan ekosistem yang kita ada, kepakaran yang kita ada, kita insya-Allah boleh menyahut cabaran bahawa satu institusi seperti kami UTM ini mampu untuk berdiri sendiri. Insya-Allah. Okey. Dalam hal itu juga pastinya dalam kata amanat 2016 yang dibentangkan oleh Prof kepada warga UTM ini pastinya melakarkan bagaimana memaksimalkan kata pun keupayaan universiti, kekuatan universiti dari aspek penyelidikan dan juga kata pun inovasinya, dari aspek untuk mengkomersialkan kekuatan universiti itu sama ada dalam bidang kata pun konsultansi dan sebagainya, kan itu mungkin perkara-perkara yang terlepas pandang sebelum ini, tetapi kita sudah ada kekuatan dan tetapi bagaimana untuk menggerakkan lebih pantas dalam hal ini, dalam menghadapi situasi yang begitu getir, terutamanya dalam hal menyahut cabaran-cabaran semasa 2016. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.